Assalamualaikum Prof. Saya Azizul bin Yahya, matrik nombor 259824 daripada PACE UUN Johor Bahru. Hari ini saya akan membentangkan analisis keperluan latihan bagi organisasi dan individu. Untuk pengenalan, latihan yang sistematik adalah penting dan pembangunan sumber manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kaki tangan sebuah organisasi dengan memberi penguasaan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran dan proses untuk meningkatkan potensi kaki tangan dalam organisasi akan memberikan pengetahuan dan kemahiran serta mengubah sikap yang berkesan untuk memenuhi keperluan organisasi. Yang ketiga, keperluan bidang khusus yang wujud seperti program latihan dan perkhidmatan. Latihan pembangunan dalam organisasi juga dapat meningkatkan kekuatan dan membantu memperolehi kemahiran baru mengikut keperluan organisasi. Seterusnya, definisi analisis keperluan latihan. Analisis keperluan latihan adalah proses mendapatkan ilmu pengetahuan sepanjang hayat yang melibatkan 3 elemen utama, iaitu latihan, pembelajaran dan pembangunan diri. Latihan boleh didefinisikan sebagai satu proses pemindaan ilmu pengetahuan secara teratur dan berdisiplin. Setiap organisasi perlu mengambil berat tentang keperluan latihan untuk semua kaki tangan agar mereka dapat menghasilkan output yang baik kepada organisasi. Seterusnya, ia bukan sahaja untuk organisasi, malah pejuang sekalipun dalam mencapai kejayaan perlu dipraktikkan terlebih dahulu sebelum mencapai objektif dan matlamat. Yang ketiga, peranan latihan dalam sebuah organisasi. Organisasi terkesan apabila perubahan dunia pesat membangun dengan arus pemodenan di seluruh dunia. Organisasi perlu sentiasa membuat perubahan dan pembaharuan secara dalaman maupun luaran dalam organisasi. Program latihan adalah sangat penting untuk memastikan sebuah organisasi itu berperan dan sentiasa ke depan. Program latihan juga bertujuan untuk memberikan kelebihan kepada pekerja tentang kemahiran yang membuatkan mereka lebih membangun dan dapat mengembangkan lagi potensi kerja dan memberikan sumbangan maksimum kepada organisasi. Seterusnya, latihan juga mampu mengurangkan keberangkalian berlakunya kesilapan dalam pelaksanaan proses kerja dan membantu kaki tangan meningkatkan mutu perkhidmatan dan pengeluaran. Latar belakang organisasi yang saya ambil adalah Mahkamah Perusahaan yang mana telah diwujudkan di negara ini seawal tahun 1940 lagi. Penubuhan Mahkamah Perusahaan ini adalah dilihat melalui penggubalan Industrial Code Ordinance 1940 dan juga Industry Code Enactment 1940. Sementara itu, di negeri Kedah telah terdapat Industry Code Enactment pada tahun 1360. Ia meliputi 3 komponen utama, iaitu melibatkan pihak pekerja, kesatuan sekerja dan pihak majikan, iaitu kerajaan persekutuan. Organisasi yang mempunyai KIS seperti pembuangan kerja, perjanjian kolektif, persatuan dan pertikaian perdagangan dikaji oleh sebuah jabatan kerajaan separa undang-undang berstatus mahkamah. Organisasi ini menyediakan perkhidmatan yang melibatkan orang awam, pertubuhan, persatuan dan syarikat serta panel-panel yang dilantik. Seterusnya, analisis organisasi. Perubahan dalam organisasi juga adalah dititik beratkan supaya selaras menempati piawaian latihan yang diberikan. Analisis organisasi dapat menunjukkan gambaran sebenar dan kekurangan mengenai sesuatu permasalahan dan isu yang timbul dalam sebuah organisasi. Perkara yang melibatkan perubahan dalam atau luaran dalam organisasi adalah termasuk dalam analisis organisasi. Antara perkara yang perlu dititik beratkan bagi analisis organisasi adalah mengenal pasti keperluan latihan dilaksanakan oleh organisasi.
Analisis tugas. Analisis tugas merujuk kepada proses untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai pekerja. Merupakan cara atau kaedah yang menentukan bagaimana jenis orang yang diperlukan untuk melaksanakan kerja, juga melibatkan tugas, kemahiran yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Analisis juga terbahagi kepada dua elemen utama, iaitu kerja menerangkan ciri-ciri peribadi yang perlu untuk menjalankan tugas, dan huraian kerja yang menerangkan ciri-ciri persekitaran dan fizikal sesuatu pekerjaan. Analisis terhadap individu. Analisis ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, kemahiran dan pengalaman, dan juga yang diperlukan untuk mengenal pasti perubahan sikap seseorang individu dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan terhadapnya. Organisasi ini menganalisis individu dengan kaedah yang biasa digunakan melihat penilaian prestasi kendiri individu berkenaan. Kaedah digunakan adalah melibatkan kaki tangan dalam organisasi berkenaan, yang mana mereka perlu mengisi borang analisis berkenaan prestasi dan konsep kendiri. Kesimpulannya, kepimpinan perlulah memainkan peranan penting bagi menentukan mertu dan arah tuju sesebuah organisasi. Dan dalam membangunkan sumber manusia, pengurusan organisasi perlu mengambil kira berkenaan persekitaran yang berbentuk dalaman maupun luaran. Seterusnya, analisis keperluan latihan bukan sahaja memberikan pengetahuan kepada organisasi berkaitan latihan dan kemahiran yang perlu oleh kaki tangan, tetapi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh sesebuah organisasi. Seterusnya, organisasi sama ada dari sektor awam atau swasta mempunyai matlamat yang perlu dicapai. Seterusnya, pemimpin sesebuah organisasi mempunyai pengetahuan dan pengalaman pasti akan mendahului dan menekankan dari segi persekitaran dalaman atau luaran bagi meningkatkan mutu pengeluaran yang baik dan menghasilkan produk kualiti. Maka keperluan latihan sangat penting agar organisasi mempunyai kaki tangan yang berpengalaman, berilmu dalam melaksanakan tugas yang diberikan serta dapat membuat kerja dengan baik. Sekian, terima kasih Prof. Assalamualaikum.